من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku yang qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang kita akan bincangkan dalam kuliah fiqh perbandingan pada malam ini ialah berkenaan dengan hukum wali pernikahan ataupun kedudukan wali dalam pernikahan. Adakah ia perlu bagi seorang perempuan sebelum dapat menikahi suami atau bakal suami dia? Maknanya bagi seseorang wanita, jika dia ingin berkahwin, maka adakah wali itu diwajibkan ketika proses akad nikah? Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, terdapat lebih kurang ada enam pendapat di kalangan para ulama berkenaan dengan kedudukan ataupun hukum wali dalam pernikahan, sama ada wajib ataupun tidak wajib bagi pengantin perempuan mempunyai wali ketika pernikahan. Baik, apakah yang dimaksudkan sebagai wali? Wali ini tuan-tuan berdasarkan kepada beberapa definisi, antaranya daripada Nailul Awtar oleh Asy-Syaukani. Kalau kita melihat kepada Bidayatul Mujtahid oleh Ibn Rushd dan Al-Muhalla oleh Imam Ibn Hazm serta Al-Mughni oleh Ibn Qudamah, maka kesimpulan yang kita boleh buat, yang dimaksudkan sebagai wali nikah ialah wali di dalam perkahwinan seseorang itu adalah orang yang menguruskan akad nikah perempuan berkenaan, dan dia pula tidak boleh membiarkan wanita itu mengakadkan nikahnya sendiri tanpa keizinan daripada lelaki berkenaan sebagai wali. Itu maknanya wali. Wali ini maknanya adalah satu orang yang menguruskan akad nikah pernikahan seseorang wanita itu, dan dia tak boleh biarkan wanita itu menjalankan sendiri akad nikahnya tanpa izin daripada wali berkenaan. Itu kesimpulan mudah yang kita boleh buat daripada 3-4 rujukan, daripada Al-Muhalla Imam Ibn Hazm, daripada Bidayatul Mujtahid oleh Imam Ibn Rushd, daripada Al-Mughni oleh Imam Ibn Qudamah dan sebagainya. Itu adalah satu kesimpulan yang mudah untuk kita faham apakah makna wali. Maka di kalangan para ulama, mereka terbahagi kepada 6 pendapat. 6 pendapat yang berbeza berkenaan dengan hukum ataupun kedudukan seorang wali dalam akad nikah seseorang pengantin, yang mana pendapat yang pertamanya adalah pendapat majoriti ulama, pendapat kebanyakan ulama Islam, yang mana termasuklah di kalangan majoriti ini ialah mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, termasuk dalamnya Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i sendiri, kemudian mazhab Hambali, kemudian satu pendapat daripada Imam Malik. Imam Malik ni dia ada beberapa pendapat, beberapa riwayat yang membawa pendapat Imam Malik, dan salah satu daripada riwayat berkenaan mengatakan bahawa Imam Malik bersama-sama dengan jumhur ulama dalam pendapat yang pertama itu. Kemudian juga pendapat yang dikemukakan
dikemukakan oleh Imam Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Al-Hasan dalam mazhab Hanafi. Jadi mereka ini adalah golongan yang berpendapat dengan pendapat jumhur. Baik, apa dia pendapat jumhur? Jumhur berpendapat bahawa seseorang wanita itu wajib mempunyai wali untuk menguruskan akad nikahnya, dan tidak sah pernikahan yang diuruskan sendiri oleh wanita berkenaan tanpa keredaan daripada wali. Baik. Maka seseorang wanita itu tidak boleh mengakadkan sendiri pernikahan dia walaupun wali dia mengizinkan dia bernikah. Katalah seorang wanita tadi, wali dia adalah ayah, kan? Wali dia adalah ayah, dan ayah dia setuju bahawa dia boleh kahwin. Tapi masa akad nikah tu, ayah dia tidak hadir, ataupun wakil kepada ayah dia tidak hadir, maka pernikahan itu tidak boleh dijalankan berdasarkan pandangan jumhur. Itu pendapat yang pertama. Malah Ibnu Munzir umpamanya, tuan-tuan sekalian, dia kata bahawa tidak diketahui ada sebarang bantahan di kalangan para sahabat dalam perkara ini. Maknanya Imam Ibnu Munzir kata sepanjang pengetahuan dia tak sampai dekat dia mana-mana pandangan para sahabat yang berbeza dengan pandangan jumhur. Ini Ibnu Munzir kata. Contohnya dia kata bahawa antara sahabat yang diketahui yang berpendapat dengan pendapat yang pertama ni, dengan pendapat jumhur, antaranya adalah Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anha, dan juga yang lain-lain, termasuklah di kalangan tabi'in, Sa'id bin Al-Musayyib, Al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid dan sebagainya. Panjang senarai dia untuk menunjukkan kepada kita bahawa sepanjang pengetahuan Ibnu Munzir, dia kata di kalangan sahabat, dan yang dia tahu di kalangan tabi'in, dia kata tidak ada yang lain melainkan semuanya berpendapat dengan pendapat yang pertama, yakni pendapat jumhur ulama. Maknanya majoriti berpendapat bahawa seorang wanita dia tak boleh kahwin selagi dia tidak ada wali. Dia kena selesai bab wali dulu baru dia boleh kahwin. Itu pendapat yang pertama. Dalil nanti kita akan bincang kemudian. Baik, secara ringkasnya kita perkenal dulu pendapat-pendapat yang ada. Golongan yang kedua, dia kata bahawa jikalau wanita itu mukallaf, jikalau perempuan itu mukallaf. Bila sebut mukallaf, kita kena faham apa makna mukallaf. Mukallaf ni ialah orang yang ditaklifkan dengan bebanan tanggungjawab. Itu mukallaf. Mukallaf ialah orang yang ditaklifkan. Taklif apa dia? Yang dibebankan. Maknanya mukallaf ialah orang yang dibebankan. Beban apa dia? Dibebankan dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa dia? Dosa pahala. Maknanya kalau dia buat dosa, dia akan dapat dosa. Kalau dia buat benda yang wajib ataupun sunat, dia akan dapat pahala. Itu makna mukallaf. Baik, mukallaf ni siapa dia? Apabila berlaku dua benda. Yang pertamanya dia berakal, dia akil. Yang keduanya dia baligh. Dia berakal, yang kedua dia baligh, maka dia dikira mukallaf. Kalau dia baligh tapi dia tidak berakal, dia gila umpamanya, ada masalah pada otak dia, kan, menyebabkan dia tak boleh berfikir dan mempunyai perasaan sebagaimana orang biasa, dia balik, maka dia tidak mukallaf. Ataupun dia berakal tapi dia masih kanak-kanak, dia belum balik, kan, dia masih umur 10 tahun umpamanya, dia belum balik, maka itu tidak dikira sebagai mukallaf. Mukallaf mesti dua tu mesti ada, akil dengan balik. Baik, maka pendapat yang kedua kata, kalau perempuan itu mukallaf, dia kata wanita itu berhak untuk mengakadkan sendiri pernikahan dia dengan sesiapa sahaja yang dia mahu, tanpa perlu kepada wali. Dia lagi syok, kan? Dia tak perlu kepada ayah dia tak perlu kepada wali dia. Dia sendiri boleh nikahkan diri dia dengan mana-mana lelaki yang dia suka, kan? Baik. Maka dia kata bahawa seseorang wanita yang mengakadkan pernikahan dia dengan seseorang lelaki, kemudian lelaki itu berkahwin dengan dia, dalam proses akad nikah itu mereka berkahwin tanpa menggunakan wali, maka nikah mereka adalah sah tanpa wali. Ini pendapat yang kedua.
Ini adalah pendapat yang kedua. Cuma dia kata bahawa wali dia, katalah ayah dia sebagai wali, ada hak untuk membantah pernikahan yang berlangsung dengan lelaki itu jikalau dia kata mahar itu kurang daripada mahar mithil. Kan? Kalau kurang daripada mahar mithil, saya rasa saya tak berterang mahar mithil. Saya percaya tuan-tuan dah sedia maklum apa dia. Kalau tuan-tuan tak faham, nanti tuan-tuan tanyalah. Baik, siapa yang berpegang kepada pendapat yang kedua ni? Siapakah ulama yang berpegang kepada pendapat yang kedua? Antaranya Imam Abu Hanifah. Tadi yang kita dengar tadi, murid dia Abu Yusuf Muhammad yang berpendapat dengan pendapat itu ulama kanan dalam mazhab Hanafi. Tapi pendapat yang kedua ni, untuk guru mazhab Hanafi sendiri, siapa dia? Imam Abu Hanifah, yang berpendapat bahawa seseorang perempuan tu tak perlu kepada wali. Tak perlu kepada wali. Kemudian ni kalau kita tengok yang lain adalah seperti Asy-Sya'bi, dia kata Zufar, dan juga pandangan Imam Abu Yusuf sendiri ada pendapat sedemikian, Zuhri, Muhammad Nasirin, Qatadah dan sebagainya. Ada banyak beberapa pandangan lain, beberapa individu lain, ulama lain yang berpendapat bahawa boleh seorang perempuan berkahwin tanpa wali. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini syok sikit. Nombor tiga ni ialah pendapat yang ketiga kata, kalau perempuan tu cantik, kalau perempuan tu ada harta, kalau perempuan tu ada kemuliaan, dia ada kemuliaan, contohnya ada pangkat, maka perempuan macam tu dia kata tidak sah nikah kecuali ada wali. Jadi ni ada wali kalau cantik. Ni pendapat nombor tiga. Jadi kalau tuan dengar ada orang bercakap bahawa kalau perempuan tu cantik, dia kaya, dia ada jawatan, maka dia wajib ada wali. Kemudian kita dengar ada pendapat kata kalau perempuan tu miskin, kalau perempuan tu muka tak cantik, kalau perempuan tu tak ada jawatan, tak ada kemuliaan, dia seorang yang hina, tak perlu kepada wali. Jawapan dia memang ada dalam fiqh pendapat yang sedemikian. Cuma sejauh mana kekuatan hujah, dalil yang mereka miliki, itu kita akan tengok. Tapi di kalangan ulama Islam ada yang berpendapat demikian. Kita saja duduk gaul kepala tuan-tuan. Ya, duduk gaul kepala. Contohnya katalah satu orang perempuan, dia tengok kat cermin, aku ni cantik ke? Kata tak cantik. Kan, aku susah lah kan. Kalau satu perempuan yang semua orang tu kata dia cantik, tak apa. Tapi katalah ada satu perempuan ni, dia tengok kat muka, dia tengok kat cermin, aku ni cantik ke tak cantik? Nak pastikan dia ni boleh kahwin, dia mesti kahwin dengan ada wali ataupun tak perlu kepada adanya wali. Ini masalah. Ini masalah tuan-tuan sekalian. Baik. Ataupun dia ada ramai orang yang minta dia, ramai peminat. Kalau ada Facebook tu sampai penuh, maksimum 5,000 friend contohnya, kan? Mana ramai orang yang minat dekat dia. Dia post je satu gambar, habis pakai dia like, pakai dia share, pakai dia puji dia. Mana dia tahu dia cantik, kan? Masalahnya yang satu perempuan dia tak tahu dia ni ada peminat ke tak ada peminat, dia tak tahu dia ni lawa ke tidak. Lepas tu dia fikir aku ni mulia ke tak mulia. Payah juga nak tentukan mulia tak mulia ni. Tapi kalau perempuan tu memang ada jawatan tinggi, dia tahu dia mulia lah, kan? Ataupun satu perempuan ni dia pergi ke mana pun, dia minta kerja tak dapat, orang pun tak mau berkawan dengan dia tahu bahawa dia hina. Tapi ada orang yang tengah-tengah ni yang dia tak sure dia duduk di belah mana. Itu masalah tuan-tuan bagi pendapat yang ketiga ni. Baik, siapa yang berpegang kepada pendapat yang ketiga ni? Tengok tuan-tuan, yang berpegang kepada pendapat yang ketiga ni adalah Imam Malik. Imam Malik pengasas mazhab Maliki. Tapi bukanlah pendapat dia yang masyhur, bukan pendapat dia yang kalau bahasa Melayu kita yang utama lah. Tapi berdasarkan satu riwayat daripada Ibnu Qasim yang kata bahawa Imam Malik yang berpendapat bahawa perempuan kalau dia kaya, kalau dia mulia, kalau dia ada jawatan, dia ada peminat, maka dia wajib ada wali. Kalau hak jenis hina, yang tak ada peminat, yang muka dia tak berapa cantik, dia tak perlu kepada wali. Pasal apa? Kita akan jumpa sekejap lagi. Pasal apa dia berpendapat sedemikian. Cuma ringkasnya, yang punya pendapat ketiga ni kata apa? Dia kata sebabnya wanita kalau dia cantik, orang pakat berebut. Bila orang pakat berebut, takut perempuan
membimbangi si perempuan ni tersilap buat keputusan. Dia tertipu dengan orang yang mendekati dia. Sebagaimana yang berlaku sekarang zaman Facebook kan. Orang perempuan dia tak tahu apa-apa, tengok kawan dia puji dia lebih kurang apa semua, ajak jumpa dan sebagainya. Zaman sekarang bukan saja orang perempuan, orang lelaki pun kena tipu dengan Facebook. Itu bahayanya tuan-tuan. Maka Islam ni berdasarkan pendapat yang ketiga, dia kata bahawa dibimbangi perempuan yang kaya, yang ada rupa paras, yang ada kedudukan, ramai peminat, orang pakat lamar dia dan sebagainya, dibimbangi, dia dianiaya oleh pihak-pihak yang berniat jahat. Maka riwayat daripada Ibn Qasim yang berkata bahawa Imam Malik berpegang kepada pendapat ini, tujuan dia untuk melindungi perempuan tadi daripada disakiti ataupun dianiaya oleh pihak yang berniat jahat. Manakala perempuan yang tidak ada rupa paras, yang miskin, yang hina, tak ada orang nak pergi ambil kesempatan daripada perempuan macam ni, maka Imam Malik berdasarkan riwayat daripada Ibn Qasim, dia kata tak perlu kepada wali. Kalau dia menikah tanpa wali pun tak apa. Agak-agak pendapat lagu tu boleh terima apa ni? Zaman sekarang ni jangan kira kan, zaman sekarang ni kalau perempuan lawa, dia akan di-abuse, akan jadi mangsa dengan sebab dia lawa. Kalau perempuan tu miskin dengan rupa paras yang tak berapa elok dan sebagainya, dia boleh di-abuse dengan cara lain. Contoh biasa dengar kan kes di mana kanak-kanak umpamanya yang diculik dan dipotong tangan dan kaki supaya boleh minta sedekah. Tuan tahu kan cerita tu? Itu contoh bahawa tak semestinya hanya perempuan yang cantik, yang ada harta, yang ada pangkat sahaja terdedah kepada penipuan. Zaman kita sekarang kita boleh tengok yang miskin, yang hina pun terdedah kepada penipuan. Maka alasan yang mengatakan bahawa perempuan yang cantik, yang ada harta sahaja yang wajib ada wali, sebenarnya pendapat itu boleh kita kata rebut. Boleh kita jawab balik, kita boleh pertikaikan, kita boleh refute, kerana hujah yang macam tu tidak begitu kukuh. Nanti kita akan check apa dia dalil dia. Pendapat yang keempat kata apa tuan-tuan? Pendapat yang keempat mengatakan bahawa perempuan, dia kata perlu dibezakan antara yang anak gadis, anak dara dengan janda. Kalau anak gadis, pendapat yang keempat ni, dia kata bahawa wajib ada wali. Kalau yang janda, tak perlu kepada wali. Pendapat yang keempat ni dia ada hadis dia yang kita akan bincang. Gadis, alasan secara logiknya, dia kata sebab gadis ni, anak dara ni, dia tak ada pengalaman berumah tangga. Bila dia tidak ada pengalaman dalam rumah tangga, dia dianggap sebagai mentah. Seorang gadis yang mentah, yang tidak ada pengalaman, maka dia perlu guidance, dia perlu bimbingan, dia perlu tunjuk ajar daripada wali dia, yang biasanya adalah ayah kandung dia. Janda ni, dia berhak untuk menentukan masa depan dia, maka dia tak perlu kepada wali. Ini pendapat yang keempat. Sebab dia dah ada pengalaman dengan lelaki, dia dah ada pengalaman berumah tangga, seluk-beluk rumah tangga, perangai orang lelaki, dia dah biasa dah. Maka dia tak perlu kepada tunjuk ajar daripada wali dia. Dia lebih mengetahui berdasarkan kepada pengalaman peribadi yang dia lalui sendiri. Siapa yang berpegang kepada pendapat yang keempat ni? Pendapat yang keempat ini adalah antaranya Imam Daud Al-Zahiri yang kita pernah cerita sebelum ni, dan disebut pandangan Imam Daud ini oleh Imam Ibn Hazm dalam kitab dia Al-Muhalla. Baik. Kemudian tuan-tuan, pendapat yang kelima, dia kata bahawa jikalau wali mengizinkan seorang perempuan menikahkan diri dia, maka perempuan tu boleh menikahkan diri. Mana tak perlu ada wali masa majlis akad nikah, tak payah. Cukup wali bagi tahu dekat katalah pihak berkuasa. Kalau zaman kita sekarang ni pejabat agama lah kan. Zaman kita sekarang ni kita ada pendaftar nikah, naik kopi dan sebagainya. Kita bagi tahu kepada pihak berkuasa
bahawa kita benarkan anak perempuan kita ni menikah, maka anak perempuan kita tu dia boleh menikahkan diri dia sendiri dengan lelaki pilihan dia tanpa perlu kepada wali, dengan syarat wali dia, contohnya ayah kandung dia, mengizinkan dia kahwin. Ini pendapat yang kelima. Dia lain sikit kan? Maknanya asalkan wali benarkan, asalkan wali kata okey, maka dia boleh menikahkan diri dia sendiri. Pendapat yang keenam, yang terakhir, ialah pendapat yang mengatakan bahawa, dia kata bahawa jikalau wali membenarkan, maka akad nikah itu dikira sah. Jikalau wali dia tak benarkan, maka akad nikah itu sia-sia. Dia kata kecuali, dia kata jikalau suami itu setaraf dengan dia, suami itu setaraf dengan dia, tapi wali dia tak mau menikahkan dia, maka kes itu termasuk dalam wali adal. Bila masuk dalam wali adal, maknanya wali enggan. Bila wali enggan, tuan-tuan sekalian, sabit sebagai kes wali enggan, wali adal, maka perempuan itu boleh menikahkan diri dia. Itu pendapat yang keenam. Ini agak complicated sikit lah cerita ni, tapi tak apalah, kita cuba simplify. Saya cuba permudahkan supaya tuan-tuan boleh nampak sebuah sedikit perbezaan pendapat yang tersebut. Baik, muslimin muslimat sekalian, maka sekarang kita masuk kepada sebab berlakunya perbezaan pendapat. Dalam kitab Al-Bidayatul Mujtahid yang dikarang oleh Imam Ibn Rushdi, Imam Rushdi kata yang menyebabkan berlakunya perbezaan pendapat ini kerana tidak ada nas yang terang yang menceritakan bahawa hukum wali ni wajib atau macam mana. Tak ada satu dalil yang terang. Dia kata bahawa kalau ada dalil itu terang sekalipun, contohnya ada dalil daripada hadis-hadis Nabi, dia kata walaupun dalil itu terang, tetapi dari segi kesahihan hadis itu, dari segi sanad hadis itu, dia ada masalah. Dia ada masalah. Menyebabkan hadis tu, walaupun dia terang, dalil daripada hadis tu terang, jelas, tapi kerana dia punya sanad dia tadi tidak kuat, menyebabkan kedudukan dalil itu menjadi lemah dan tidak boleh dipakai. Menyebabkan berlakunya perbezaan pendapat di kalangan para ulama Islam. Contohnya kita tengok kepada pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama ialah pendapat jumhur ulama, dan juga pendapat yang disebut sebagai semua sahabat setuju dengan pendapat yang pertama, iaitu wanita tak kira dia macam mana, dia janda ke, dia anak dara ke, dia wajib dinikahkan oleh wali dia, dan dia sama sekali tak boleh menikahkan diri dia sendiri. Tak boleh. Baik, dalil dia tuan-tuan sekalian, kita tengok firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat yang kedua. Surah An-Nur ayat yang ke-32. Surah An-Nur ni surah yang banyak cerita pasal orang perempuan dan juga masalah pernikahan. Surah An-Nur ayat 32. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Maknanya, dan kahwinkanlah orang-orang yang disebut sebagai al-ayama, orang-orang bujang, lelaki dan perempuan. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, orang-orang bujang, lelaki dan perempuan dari kalangan kamu, dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnia-Nya, kerana Allah maha luas rahmat-Nya dan limpah kurnia-Nya lagi maha mengetahui. Baik. Ayat ini dijadikan dalil oleh golongan yang pertama untuk mengatakan bahawa wali itu wajib. Sepanjang tuan-tuan dengar ayat tadi,
Dan makna yang saya baca tadi, tuan-tuan ada jumpa tak? Tempat mana yang kata wajib yang ada wali? Ada? Ada? Tak ada. Tak ada. Sebab tu bila kita balik kepada kitab Bidayatul Mujtahid oleh Imam Ibn Rushdi, Imam Rushdi kata yang jadi berpecah sampai 6 pendapat. Sampai ada 6 pendapat masalah wali ni kerana dalil yang ada dalam Quran pun dia tak cerita direct, spesifik, secara langsung, clear. Wali ni macam mana? Dia tak cerita. Dalil yang pertama yang dikemukakan oleh pendapat yang pertama, pendapat jumhur ni tuan-tuan, pun bila kita dengar ayat Quran tadi, tak ada satu pun perkataan yang menyebut wajib ada wali. Tak ada. Dia cuma kata dan kahwinkanlah, nikahkanlah al-ayama. Itu je dia sebut, nikahkanlah. Ada dia sebut wali? Tak ada. Cuma golongan jumhur kata, sebab apa mereka gunakan ayat ni sebagai dalil wajibnya ada wali? Sebab dia kata kita kena nikahkan orang bujang di kalangan kita. Maka kita tu siapa? Dia kata kita tu wali, dia kata. Itu cara dia buat hujah. Maka bila tuan-tuan dengar lagu tu, hujah lagu tu terang. Terang ke hujah macam tu? Tak. Tidak terang. Yang kita nak tahu ialah Quran kata mesti ada wali. Tak ada ayat yang kata wali mesti ada. Yang kita nak ada hadis yang kata mesti ada wali. Ada hadis, tapi masalahnya kesahihan hadis tu pula. Kan? Itu masalah dia. Ayat Quran ada, tetapi dia tak sebut dengan jelas wali mesti ada. Dia cuma kata nikahkan al-ayama. Nah, nikahkan. Dia suruh siapa nikahkan? Dia suruh kita. Kita tu siapa? Maka jumhur kata kita tu yang dikatakan sebagai wali. Itu cara mereka mengeluarkan hukum, tuan-tuan sekalian. Maka dalam tafsir, kalau tuan-tuan ada kesempatan tengok tafsir, makna al-ayama, dia kata adalah nama kepada setiap wanita yang tidak ada suami. Al-ayama maknanya wanita yang tidak ada suami, yang single. Single ni bukan sahaja anak dara, tapi dia juga boleh merujuk kepada janda. Yang penting dia berseorangan, dia tidak ada suami. Sama ada dia belum kahwin ataupun dia sudah kahwin tapi dah bercerai. Itu makna al-ayama. Maka ayat ni dia tak cerita tentang wali, cuma dia kata nikahkan al-ayama minkum. Itu sahaja, teman-teman sekalian. Baik. Maka ayat yang pertama yang dijadikan hujah oleh golongan yang pertama, dia hanya bagi surah An-Nur ayat 32 yang langsung tak sebut tentang wali. Nanti kita akan sampai satu bab yang mempertikaikan hujah ni. Dia kata bahawa kalau kita buat andaian ayat Quran ni dia tujukan kepada kita sebagai wali, maka Imam Abu Hanifah kata apa? Imam Abu Hanifah kata ayat tu juga boleh merujuk kepada pemimpin masyarakat. Dia kata ayat tu juga boleh merujuk fankihu, wankihu, dah nikahkan al-ayama, orang-orang wanita yang berseorangan di kalangan kamu tu. Dia kata mungkin boleh merujuk kepada kerajaan, boleh merujuk kepada raja, kepada sultan, bukan semestinya wali, dia kata. Itu antara pertikaian. Baik, dalil yang kedua tuan-tuan dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 232. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. Dan apabila kamu menceraikan isteri kamu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu wahai wali-wali nikah menahan mereka, dan maka janganlah kamu menahan mereka
daripada berkahwin semula dengan bekas suami mereka apabila mereka bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik. Demikianlah diberi ingatan dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci. Dan ingatlah bahawa Allah Maha mengetahui akan apa jua yang baik untuk kamu, sedangkan kamu sendiri tidak mengetahuinya. Baik, ayat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, ada kesempatan dibalik kat rumah tengok ayat Suratul Baqarah ayat 232 pun langsung dia tak sebut tentang wali. Langsung tak sebut tentang wali. Cuma dia kata wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna, bila kamu ceraikan isteri kamu lalu habis iddah dia, fala ta'duluhunna ay yankihna azwajahunna, dia kata maka janganlah kamu menahan mereka daripada berkahwin semula. Kamu tu siapa dia? Kamu tu siapa dia? Jumhur kata kamu tu ialah wali nikah. Sedangkan ayat Quran ni dia tak kata siapa dia pun, dia kata kamu jangan halang. Macam kita lah, kita jiran kepada orang yang bercerai. Contoh, kita jiran kepada orang yang bercerai, jangan kita halang jiran kita nak rujuk dekat suami dia, contoh, atau dengan isteri dia. Ataupun kita adik-beradik, kakak kita bercerai, lepas tu dia nak balik semula dekat suami dia, maka pihak yang tak setuju dengan pendapat pertama, dia kata boleh jadi juga maksud kamu tu ialah adik-beradik dia. Kamu jangan halang adik-beradik kamu yang bercerai tu untuk rujuk balik kepada suami dia ataupun isteri dia. Itu cara mereka berhujah, menyebabkan berlaku perbezaan pendapat tentang hal ini. Tuan-tuan sekalian, baik, yang akhir sekali ayat yang ketiga, lepas ni hadis pula. Yang ketiga tuan-tuan, saya baca terjemahan lah, senang. Dan sesiapa di antara kamu yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk berkahwin. Ini surah An-Nisa ayat 25. Surah An-Nisa ayat 25. Dia kata, sesiapa di antara kamu yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk berkahwin dengan perempuan yang baik lagi beriman, maka bolehlah kamu berkahwin dengan hamba-hamba perempuan yang beriman yang kamu miliki. Dan Allah Ta'ala lebih mengetahui akan iman kamu. Kamu masing-masing adalah berasal dari yang sama, dari Adam. Oleh itu berkahwinlah dengan mereka dengan izin walinya. Kita tengok, dengan izin walinya, serta berikanlah mas kawinnya menurut yang patut. Terjemahan Melayunya dia kata berkahwinlah dengan mereka dengan izin walinya. Ayat apa dia tuan-tuan? Biizni ahlihinna. Maknanya dia kata fankihu hunna biizni ahlihinna. Berkahwinlah, dia kata, maka berkahwinlah dengan mereka biizni ahlihinna, dengan izin daripada ahli mereka. Ayat yang ketiga ni nampak kuat sikit. Nampak kuat sebab dia sebut biizni ahlihinna, dengan izin ahli dia. Maka izin ahli, bernikahlah dengan izin dengan izin ahlinya itu. Apakah makna ahlinya itu? Maka para mufassirun kata makna ahli di situ adalah wali. Maknanya makna ahli itu adalah wali. Makna syarat nak menikah mesti ada izin daripada ahli dia. Ahli dia siapa? Wali. Maka ayat yang ketiga ni lebih kuat daripada ayat yang pertama dengan ayat yang kedua yang langsung tak sebut tentang izin wali. Cuma yang ni dia tak guna perkataan wali, dia guna perkataan ahli. Tak apalah, yang perkataan ahli tu tak apa, tapi yang penting dia ada perkataan biizni, dengan izin. Dengan izin ahli dia. Maka siapa izin ahli dia? Maknanya izin daripada wali dia. Maka dia kata ini menunjukkan bahawa keizinan wali itu menjadi syarat bagi mengesahkan pernikahan, dan ketiadaannya akan mencacatkan pernikahan. Dan itu dalil daripada Quran. Ini agak panjang tuan-tuan. Saya cuba ringkaskanlah, saya cuba permudahkan. Baik.
Kalau ni masuk kepada dalil daripada hadis, nak rapih ada 6 pendapat ni, lambat sikit. Tak apa. Yang hadisnya, muslimin muslimat sekalian, di mana Nabi hadis yang diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan maksudnya tidak sah perkahwinan melainkan dengan wali. Ini telah. Tidak sah pernikahan melainkan dengan wali. Hadis ni muslimin muslimat sekalian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad dia, oleh Abu Dawud, oleh At-Tirmidzi, oleh An-Nasa'i, oleh Ibnu Majah dan As-Suyuti. Imam As-Suyuti dalam kitab dia Al-Jami'us Shaghir, dia kata hadis ni sahih. Siapa yang kata ni? As-Suyuti. Tapi kalau As-Suyuti kata sahih, tak semestinya ulama yang lain boleh terima, kan? Sebagaimana yang kita dah belajar, dia akan ada cerita dia. Tapi yang pentingnya ialah hadis ini dijadikan dalil oleh ulama golongan yang pertama untuk kata wajib ada wali. Tidak sah pernikahan kalau tidak ada wali. Baik, muslimin muslimat sekalian, maka riwayat seumpama ini juga diambil daripada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah dan sebagainya, yang menceritakan bahawa perkahwinan perempuan tanpa wali adalah tidak sah. Dan hadis ni dia tak cerita janda ke anak dara, dia tak cerita. Dia cerita secara umum, nak menikah mesti ada wali. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, tuan-tuan, hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan maksud dia, mana-mana wanita yang berkahwin tanpa izin walinya, perkahwinan dia itu batal, pernikahan dia itu adalah batal. 2 kali Nabi ulang. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad dia, Abu Dawud, At-Tirmidzi dengan status hadis itu sebagai hasan, dan juga oleh Imam Ibnu Majah, dan As-Suyuti juga meriwayatkan hadis ini, dan As-Suyuti kata hadis ini sahih. Di sisi As-Suyuti dia kata hadis ini sahih. Baik. Yang ketiga, tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, wanita tidak boleh mengahwinkan perempuan, wanita tak boleh mengahwinkan wanita, dan juga tidak boleh mengahwinkan dirinya sendiri. Maknanya orang perempuan nak jadi wali kepada orang perempuan tak boleh, ataupun dia nak menikahkan diri dia sendiri tak boleh. Dalam hadis ni, hadis yang ketiga ni, dan dia kata wanita penzina adalah wanita yang mengahwinkan dirinya sendiri. Kata nampak? Dia kata wanita penzina adalah wanita yang menikahkan diri dia sendiri. Yang ni yang menjadi punca pertikaian para ulama yang tak setuju perempuan kahwin tanpa wali. Contoh, satu perempuan dia nak menikah, dia tak ambil kira pendapat keluarga dia, dia tak ambil kira ayah kandung dia apa semua. Dia pergi jumpa satu lelaki yang dia nak, dia kata, aku nikahkan engkau apa semua dengan aku. Maka para ulama kata, apa beza dengan zina? Kan? Apa beza dengan zina? Cuma kalau kita nak buat analisa, bezanya ialah si perempuan tu sebut nikah, kan? Si perempuan tu sebut nikah. Tapi tu nak kena faham bahawa kenapa sebahagian ulama dia tak setuju perempuan tu menikahkan diri dia sendiri walaupun dia sebut nikah. Contoh apa beza nikah dengan zina? Orang nak berzina, ni kita semua tak ada pengalaman zina lah kan. Jadi payah sikit nak cerita sebab kita tak ada pengalaman. Tapi nak tanya tuan-tuan dari segi logik, kalau orang nak berzina, ada tak dia ajak girlfriend dia ataupun boyfriend dia kata, jom kita berzina? Ada tak dia cakap gitu? Tak ada kan? Setahu kita lah, dia takkan sebut jom kita berzina. Sebab apa? Zina tu sendiri nama tu buruk. Kecuali dia sebut perkataan-perkataan yang tuan-tuan boleh faham lah, kan? Dia sebut benda lain yang menjurus kepada zina, yang tu ya, kan? Yang tu ya. Jom kita pergi hotel contohnya, maka itu ada petunjuk kepada zina. Dan kita tak pernah dengar ada orang kata jom kita berzina, tak ada. Ya, kita tak pernah dengar. Ayat tu kita tak pernah dengar. Tapi ayat yang lain yang tuan-tuan lebih makruf, yang tu kita tahu. Kan?
ulama yang tak setuju bahawa satu perempuan dia menikahkan diri dia sendiri dengan lelaki yang dia nak dengan perkataan nikah. Walaupun dengan perkataan nikah, sebab apa? Tuan-tuan balik nanti tuan-tuan cek apa dia takrif nikah. Apa dia takrif nikah? Dan sebahagian ulama membawa takrif nikah itu sebagai wati. Wati ni apa dia wati? Wati ni maknanya persetubuhan. Itu makna wati. Sebab tu kita di kalangan orang Melayu ni, kalau boleh anak jangan ada nama wati. Jangan ada nama wati. Kalau ada nama wati, eja Jawi tu kena taya. Kena ta, bukan to. Kalau to wati, kalau wati tu makna buruk. Kalau wati, kalau tuan-tuan eja dalam Jawi tu to, wati makna dia buruk, makna dia persetubuhan, makna dia hubungan kelamin. Itu buruk. Kalau katalah ada anak nama wati, sebut wati, ta tu ta lembut, kan? Sebut dengan ta lembut, jangan sebut wati. Wati jangan. Bila sebut wati tu tak elok. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi SAW dengan para sahabat tuan-tuan, dia akan ubah nama kalau nama tu buruk. Dia akan ubah nama. Contohnya Sa'id Al-Musayyab, dia kita sebut nama tadi, Sa'id Al-Musayyab. Dia seorang tabi'i. Dia seorang ulama tabi'i. Nanti kita akan cerita macam mana sikap Imam Syafi'i terhadap Sa'id Al-Musayyab. Sa'id Al-Musayyab ni tuan-tuan sekalian, ayah dia Al-Musayyab, kan? Ayah dia Al-Musayyab. Kita orang lain dia sebut Al-Musayyab, kan? Al-Musayyab. Al-Musayyab ni tuan-tuan, Al-Musayyab ni dia bin apa? Bin Al-Hazm. Hazan ni tuan-tuan sekalian, dia makna dia apa? Makna dia payah. Payah. Maka Nabi tukar kepada Sahl, kepada Al-Sahl, kan? Al-Musayyab bin Al-Sahl, maknanya mudah. Sampai tahun tu tuan-tuan, sampai tahun tu Nabi ni jaga bab nama para sahabat, supaya sahabat ni kalau kita panggil dia, panggil dengan nama yang elok. Jadi kalau kita sebagai orang yang ikut sunnah Nabi ni tuan-tuan, kita nak panggil kawan kita, panggil dengan nama yang elok. Kita jangan duk panggil cara duk pelekeh dia dan sebagainya, jangan. Itu adalah sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis tuan-tuan sekalian, hadis yang ketiga. Maknanya daripada penerangan kita tadi menunjukkan kepada kita bahawa kalau satu perempuan dia menikahkan diri dia sendiri itu susah diterima oleh para ulama, sebab nikah itu sendiri makna dia wati, makna dia persetubuhan. Jadi sebab itu sebahagian ulama dia tak boleh terima kalau kita berpegang pada pandangan perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri. Apatah lagi ada hadis ni, walaupun hadis yang kita baca tadi dipertikaikan oleh para ulama, tetapi sekurang-kurangnya dia ada satu hadis yang mengatakan bahawa wanita penzina dia adalah wanita yang menikahkan diri dia sendiri. Dan hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Sunan dia. Nanti saat lagi kita tengok status hadis ni, kenapa dia dipertikaikan oleh ulama dan tak boleh dijadikan dalil. Kita tak boleh kata Nabi yang sebut hadis ni, tak boleh. Baik. Yang keempat tuan-tuan, Ummu Habibah radhiyallahu anhu dikawinkan oleh Raja Najasyi. Ummu Habibah, siapa yang belajar sirah dia biasa tahu cerita ni. Ummu Habibah dikawinkan oleh Raja Najasyi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalil yang keempat ni kata, seandainya Ummu Habibah tu boleh uruskan sendiri pernikahan dia, dia kata sudah tentu Raja Najasyi takkan buat urusan tersebut. Ini disebut oleh Imam Ibn Hazm dalam kitab dia Al-Muhalla. Imam Ibn Hazm sebut dalam kitab Al-Muhalla. Baik, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dia ada sebut beberapa dalil lain, tapi saya nak lompat yang tu sebab kita kejar masa. Yang ketiganya tuan-tuan, dari segi logik dia kata. Dari segi logik dia kata bahawa pernikahan bagi perempuan ni benda yang besar. Perempuan ni daripada anak gadis yang duduk dia di rumah, dia nak tentukan masa depan dia dengan berkahwin. Dia akan keluar daripada rumah dia, dia akan ikut satu lelaki, yang mana lelaki tu akan jadi suami dia.
Dia akan tinggalkan ayah dia akan tinggalkan mak dia. Sedangkan dia selama ni duduk di bawah naungan ayah dan ibu dia. Maka para ulama kata, that's the logic lah. Lepas dia bagi Quran, lepas dia bagi dalil hadis, maka yang ketiga ni dari segi logiknya, nak jaga kemaslahatan perempuan, maka dari segi logiknya dia kena ada wali. Maka wali dia ialah ayah dia yang menyebabkan dia lahir ke dunia. Tak ada ayah yang nak tengok anak perempuan dia menderita, betul tak? Secara umumnya tak ada ayah yang nak tengok anak dia susah. Cumanya kalau hak dia berlaku juga tu benda nadir. Benda nadir ni benda hak jarang-jarang, benda abnormal, benda pelik. Yang tu ada lah. Kadang-kadang kita tengok ayah buat nyaya dekat anak dia kan. Yang tu benda-benda pelik tu dia. Kita hujan dapat tak? Puan dengar kot. Kenapa? Baik, jadi secara logiknya dia kata ayah akan pastikan kemaslahatan anak perempuan dia. Yang kedua, dari segi logiknya dia kata setiap akad nikah menjadikan kaum wanita sebagai hamparan kepada suami dia. Kita dapat faham tak makna dia? Perempuan ni akan menjadi hamparan kepada suami dia. Apa makna dia? Sebab orang perempuan bila dia berkahwin, ketaatan kepada mak ayah dia beralih kepada suami, khidmat bakti dia kepada suami dia. Maka bila datang satu suruhan, katalah suruhan mak dengan ayah bertembung dengan suruhan suami dia, hak mana yang si isteri kena ikut? Hak mana isteri kena ikut? Suami yang dia kena ikut. Maka sebab tu dia kata dari segi logiknya dia kata perempuan itu adalah hamparan bagi suami dia. Yang ketiga, orang yang mengakadkan sendiri pernikahan dia, kemudian ada orang lain yang membantah akad tersebut, akad itu dikira sebagai rosak dan seterusnya. Yang keempat, wanita biasanya diwalikan oleh seseorang dalam pernikahan dia, dan tak logik kalau dia mewalikan sendiri pernikahan dia, maknanya tak logik kalau dia nikahkan diri dia sendiri. Yang kelima, dia kata bahawa termasuk juga dalam akad perkahwinan ialah berkenaan dengan saksi yang kita lihat. Baik. Golongan yang kedua tuan, ialah golongan yang berpendapat bahawa perempuan tidak perlu kepada wali. Itu pendapat yang kedua. Tak kiralah dia dara ke dia janda, dia tak perlu kepada wali. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, dalil dia berdasarkan ayat Quran juga. Dalil dia berdasarkan kepada ayat Quran juga. Dan ayat Quran panjang, saya ambil terjemahan sahaja tuan. Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-50. Wahai Nabi, firman Allah Ta'ala dengan maksudnya wahai Nabi, sesungguhnya kami telah halalkan bagi kamu isteri-isteri kamu yang kau berikan mas kahwin, dan hamba-hamba perempuan yang kau miliki, daripada apa yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kamu sebagai tawanan perang. Dan dia ceritalah siapa-siapa yang boleh kahwin. Dia kata anak perempuan bapa saudara, anak perempuan mak saudara, anak perempuan bapa saudara, anak perempuan mak saudara yang telah berhijrah bersama-sama dengan kamu. Dan mana-mana perempuan yang beriman, yang memberikan dirinya kepada Nabi, yang memberikan dirinya. Maka golongan yang kedua dia kata, sebab surah Al-Ahzab ayat 50 dia punya perkataan perempuan yang menyerahkan diri dia, yang memberikan diri dia. Dia tak kata wali, dia kata yang memberikan diri dia. Maka mereka berpendapat bahawa tak perlu kepada wali, tak perlu kepada wali. Maknanya urusan pernikahan itu ditentukan sendiri oleh si perempuan berkenaan tanpa ada perantaraan wali. Tidak ada perantaraan wali. Baik, ayat yang kedua tuan, surah Al-Baqarah ayat 234, di mana Allah Ta'ala berfirman,
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. Kadang-kadang orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu, sedangkan mereka meninggalkan isteri-istri, hendaklah isteri itu menahan diri mereka, yakni beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menurut cara yang baik. Dan ingatlah, Allah Ta'ala sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Ayat ini juga dia kata apa yang perempuan tu buat kepada diri dia, tahan diri dia, dia beriddah diri dia, dia tak sebut tentang wali. Maka mazhab yang kedua kata, oleh sebab dia kata perempuan tadi dia boleh tahan diri dia sendiri tanpa perlu kepada wali, maka dia kata ini adalah dalil untuk kata bahawa perempuan tak perlu kepada wali. Ayat yang ketiga ialah ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 232, yang mana dinyatakan dalam ini ialah bahawa apabila kamu menceraikan isteri kamu lalu habis masa iddah, maka janganlah kamu menahan mereka daripada berkahwin semula. Ayat ini kata jangan kamu tahan mereka berkahwin semula. Maknanya ayat ni menunjukkan bahawa perempuan tu berhak untuk kahwin balik dan kita dilarang menahan perempuan berkenaan. Kalau ada wali, sudah tentu wali boleh tahan. Wali boleh izinkan kalau dia mau. Kalau dia tak mau, dia boleh tahan. Tapi ayat ni adalah jangan kamu tahan perempuan yang bercerai untuk kembali kepada bekas suami dia. Maka golongan yang kedua kata ayat ini menjadi dalil bahawa tak perlu kepada wali, tak payah kepada wali. Daripada hadis Nabi berisian hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Abu Dawud dan sebagainya, bahawa janda lebih berhak ke atas dirinya berbanding dengan walinya, manakala wanita yang masih dara perlu diminta keizinan daripada dan keizinannya diketahui melalui diam. Maknanya hadis ini kata bahawa janda tu ahabku biha, janda tu ahabku biha, dia lebih berhak ke atas diri. Hadis yang kedua tuan-tuan, saya tak larat lawan hujan. Hadis yang kedua tuan-tuan, hadis daripada Nabi, daripada hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksudnya bahawa wali tidak berhak campur tangan dalam urusan perkahwinan wanita yang telah janda. Hadis ini terang tersebut wali tak boleh campur tangan perempuan yang jadi janda. Cuma hadis ini juga diriwayatkan oleh Sunan disebut oleh Imam Abu Dawud dan oleh An-Nasa'i, dan hadis ini ada masalah. Jadi bila hadis ni ada masalah, walaupun hadis terang, tapi sebab dia tidak kuat, sanad dia ada masalah. Bila sanad dia masalah, maka untuk kita hujah tadi, dia jadi lemah. Itu dia. Untuk hujah masa saya lompat kepada dalil yang ketiga tadi. Dalil pihak yang ketiga dia kata wali disyariatkan bertujuan menjaga orang yang berada di bawah wali dia. Golongan yang ketiga ini ialah golongan yang berpendapat bahawa perempuan yang lawa, yang ada kemuliaan sahaja perlu kepada wali, hak mana miskin tak perlu kepada wali. Maka dalil dia dalil akal. Dalil yang berikutnya dalil akal. Dia kata bahawa untuk mengelak berlaku keaiban, berlaku masalah kepada wanita yang cantik tetapi diambil kesempatan oleh lelaki yang tidak bertanggungjawab,
Maka sebab itu perlu ada kepada wali untuk cek supaya suami yang akan berkahwin dengan si perempuan tadi ada suami yang sesuai, suami yang setara dan sebagainya. Dan ini ada disebutkan kitab Al-Hawi dan sebagainya. Dalil golongan yang keempat kedua ialah golongan mazhab Zahiri yang membezakan antara wanita yang dara dengan wanita yang janda berdasarkan hadis yang kita sebut tadi, iaitu wali tidak berhak menguruskan perkahwinan wanita yang telah janda. Hadis ini kita dah sebutkan. Maknanya perempuan janda itu lebih berhak untuk diri dia sendiri. Manakala golongan yang kelima, dia kata bahawa syarat penting dalam perkahwinan ialah izin wali. Kalau wali izin, maka perempuan tu boleh menikahkan dirinya sendiri. Yang penting wali itu izin. Contohnya dia kata bahawa dalam satu hadis dengan maksudnya mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa keizinan daripada walinya, perkahwinan itu dikira terbatal. Ini ulangan daripada hadis yang kita baca tadi. Yang kedua dia kata kias, iaitu kias kepada perkahwinan orang yang bodoh. Di mana dalam perkahwinan orang yang bodoh, dia kata perlu kepada keizinan daripada wali. Tapi wali tak perlu mengangkatkan sendiri perkahwinan tersebut kerana orang yang bodoh itu sebenarnya walaupun dia berakal, cuma dia kurang ada pengalaman dan tidak memahami hikmah. Ini disebut dalam kitab Al-Muhazzab. Jadi disebut dalam kitab Al-Muhazzab kias kepada pernikahan orang yang bodoh. Akhir sekali tuan, dalil golongan yang keenam iaitu oleh Imam Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hasan yang kata bahawa perempuan yang mempunyai kekurangan membuatkan dia tidak sah untuk mengangkatkan sendiri pernikahan dia, bermakna pernikahan dia perlu kepada wali. Perlu kepada wali dengan syarat mendapat keizinan terlebih dahulu. Dan jadi muslimin muslimat itu secara ringkas pendapat para ulama berkenaan dengan wajib atau tidak wajibnya wali, wajib atau tidak wajibnya wali kepada seseorang perempuan yang ingin berkahwin. Oleh sebab perbahasan dalil panjang tuan. Kalau kita nak pergi satu persatu memang cukup panjang. Saya ringkaskan macam ni. Sebagai kesimpulan tuan sekalian, semua hadis-hadis tadi boleh kata kebanyakannya ada masalah. Cumanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dia ada beza sikit. Kadang-kadang dia ambil satu hadis contoh daripada Sa'id Al-Musayyib. Dan Sa'id Al-Musayyib tuan-tuan, satu orang yang suka tadlis hadis. Siapa yang biasa belajar hadis dia tahu. Tadlis hadis ni dia pergi tukar sifat perawi hadis. Dia pergi tukar sifat perawi hadis. Contohnya Sa'id Al-Musayyib tuan-tuan sekalian, dia sebut bahawa hadis tu daripada Umar Al-Khattab tanpa dia sebut dia dengar daripada mana. Itu tadlis hadis. Bila tadlis hadis, Imam Syafi'i dia tolak semua yang buat tadlis hadis. Siapa yang tadlis hadis, Imam Syafi'i tolak kecuali satu orang, iaitu Sa'id Al-Musayyib. Sa'id Al-Musayyib bagi Imam Syafi'i, walaupun dia pernah tadlis hadis, tapi bagi Imam Syafi'i dia kata Sa'id Al-Musayyib ni dia bagi pengecualian. Sebab apa dia bagi pengecualian? Kerana Imam Bukhari dan Imam Muslim terima hadis Sa'id Al-Musayyib dan dia kata kerana Sa'id Al-Musayyib walaupun dia tadlis hadis tapi dia thiqah. Sebab dia thiqah. Kan? Kalau kita tulis hadis pun dia tak ada benda yang dia nak tipu. Dia tak ada benda dia nak tipu. Dia ada sebab dia yang tersendiri dan sebagainya menyebabkan disebut hadis tu contohnya daripada Umar Al-Khattab. Sedangkan Sa'id Al-Musayyib dia lahir pada zaman Khalifah Umar. Walaupun dia lahir pada zaman Khalifah Umar, macam mana dia nak dengar hadis daripada Umar Al-Khattab? Masa tu Umar dah jadi Khalifah. Kan? Umar dah jadi Khalifah. Dia baru lahir. Macam mana dia nak dengar hadis daripada Umar Al-Khattab? Sebab itu para ulama sebenarnya sangat berhati-hati dengan para perawi yang suka tadlis hadis. Dan sebab itu walaupun kita jumpa tadi hadis-hadis tadi
hadis yang banyak yang cerita bahawa wali ni mesti ada hadis yang kata wali ni tak perlu ada, janda lebih berhak atas diri dia dan sebagainya. Tapi hadis tu walaupun dia jelas dan dia terang, tetapi status hadis tu pula bermasalah. Itu secara ringkas. Saya minta maaf sebab tak boleh pergi secara detail sebab perbahasan dia terlalu panjang. Cuma ringkasnya bila kita nak tarjih, bila kita nak pilih pendapat mana tuan-tuan sekalian di antara 6 pendapat yang kita bincang secara ringkas tadi, maka pendapat yang dipilih ialah pendapat majoriti tadi. Maknanya orang perempuan bila dia nak nikah, dia kena ada wali. Dan itulah yang dipakai dalam mahkamah syariah dalam negara kita. Mahkamah syariah dalam negara kita dia pakai perempuan mesti ada wali walaupun dia janda sekalipun. Sepanjang saya pergi mahkamah syariah, tak pernah lagi mahkamah syariah dalam negara kita dia terima pernikahan tanpa wali walaupun janda. Tak pernah. Cuma yang saya boleh cerita dekat tuan-tuan, dalam pengalaman saya, ada hakim di mahkamah syariah dia boleh terima talak 3 sekaligus jadi 1 talak. Yang tu ada. Yang tu berbeza dengan mazhab Syafi'i yang kita tu amal dalam negara kita. Mazhab Syafi'i dalam negara kita, tuan-tuan, kebanyakan kita ni kalau talak 3 sekaligus jatuh 3 kan. Talak 3 sekaligus jatuh 3. Contohnya suami katakan isteri dia, aku cerai hang talak 3. Maka dalam mazhab Syafi'i yang diamalkan dalam negara kita, dia kira jatuh semua sekali 3. Tapi pengalaman saya pernah di mahkamah syariah, ada hakim yang menerima hujah peguam bahawa talak 3 sekaligus jatuh 1. Yang tu pernah saya jumpa tuan-tuan sekalian. 3 sekaligus jatuh 1. Sebab dalam Musannaf Abdul Razak umpamanya dinyatakan bagaimana Umar Al-Khattab sebelum dia meninggal dunia, dia menyesal atas fatwa dia yang menjadikan 3 talak sekaligus tu jatuh 3. Sebab itu Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim berpendapat bahawa 3 sekaligus jatuh 1. Maka dalam mahkamah syariah kita saya pernah tengok ada hakim yang bersetuju dengan hujah 3 sekaligus jatuh 1. Sama juga dengan masalah rujuk dengan perbuatan. Mazhab Syafi'i, kalau suami isteri bercerai, tiba-tiba suami rujuk isteri dia, wajib rujuk dengan lisan, wajib rujuk dengan lidah. Macam mana dengan lidah? Aku rujuk hang balik, contoh lah. Ataupun kita kembali kepada pernikahan kita, macam itulah. Maka itu dikira rujuk dalam mazhab Syafi'i. Dan saya pernah tengok tuan-tuan, dalam negara kita, mahkamah syariah dalam negara kita buat keputusan, termasuk anak buah saya sendiri, yang mana dia setuju rujuk boleh bukan berdasarkan mazhab Syafi'i. Maknanya dengan perbuatan. Macam mana perbuatan? Suami dah bercerai dengan isteri dia, tapi duduk satu rumah kan, dalam iddah duduk satu rumah. Tiba-tiba suami pegang tangan isteri dia, pegang tangan isteri dia, masuk bilik. Itu dikira rujuk walaupun suami tak keluar perkataan daripada mulut dia rujuk. Kan? Dan saya pernah juga tengok dalam mahkamah syariah yang mana hakim tak pakai rujuk dengan perbuatan. Dikira yang berlaku dah sebelum itu dikira wati syubhah. Maknanya persetubuhan yang meragukan. Ada juga lagu tu tuan-tuan. Macam-macam pendapat. Tapi dalam kes yang kita dah bincang malam ni tuan-tuan, pengalaman saya tak pernah dalam mahkamah syariah negara kita bolehnya janda menikahkan diri dia. Tak pernah. Cuma yang pernah saya jumpa janda pakai wali hakim sebab wali dia enggan. Itu pernah. Jadi maknanya dalam negara kita ni, mahkamah syariah sepanjang pengetahuan saya masih berpegang kepada pendapat jumhur. Dan sebagaimana yang kita sebut tadi, semua para sahabat secara umumnya, secara kasarnya bersetuju dengan pendapat jumhur. Pendapat mereka adalah pendapat jumhur. Wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan ada sebarang soalan, kita boleh betulkan. Dari sini saya minta maaf sebab tak sempat nak pergi secara detail satu persatu kerana kita ada 6 pendapat. Nak cerita semua itu ambil masa yang panjang.
Jadi moga-moga saya harap tuan-tuan boleh fahamlah sedikit daripada perbezaan pendapat di kalangan 6 kumpulan ulama ataupun 6 mazhab dalam masalah yang kita pilih pada malam ini. Kalau ada soalan-soalan, tuan-tuan boleh timbulkan. Kalau tidak ada, saya akan tutup setakat ini. Tak ada. Jadi wallahu a'lam, aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.